Baik, hadis ke-24, peperangan demi peperangan. Boleh lagi. Kita ketiga hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يفيض المال وتظهر الفتن ويكثر الحرج قالوا وما الحرج يا رسول الله قال القتل ثلاثا رواه ابن ماجه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan berlaku sehingga harta benda ni melimpah ruah dan timbul fitnah ujian kepada keimanan. Yang banyak terjadi al-harj, harta benda melimpah ruah lah ni. Ya ke? Kami ni makan pun tak ada ni. Ada setengah-setengah orang macam tu lah. Tapi ada setengah orang tu dia melimpah ruah dia punya harta benda. Sahabat bertanya, apakah al-haraj itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, peperangan demi peperangan. Lebih-lebih lagi kita lihat dalam negara umat Islam, tak habis-habis. Di Palestin, di Syria, di Iraq, di Mesir pun ada. Tapi lah ini slow, kerana nampak ada di sana kita panggil ulama bijak untuk mengatur rakyat supaya antaranya ialah peranan ulama lah yang menyebabkan tidak teruk lagi. Dia boleh jadi macam Syria kalau kata tak disekat ataupun tak diurus dengan baik. Jadi macam Syria dahsyat. Kesian kita tengok anak-anak yang ada di sana. Musim sejuk tak ada berkakas ataupun baju sejuk, kerana mati dalam kesejukan dan sebagainya, tak cukup makanan. Jadi kita pun berapa ramai yang pergi ke sana untuk memberikan bantuan. Baik, keterangan keadaan dunia hari ini membuktikan kebenaran sabda junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Harta benda melimpah ruah. Banyak alat-alat moden yang dihasilkan oleh teknologi barat dan timur, sehingga bertambah banyak peralatan dan keperluan hidup. Nak apa semua ada. Kadang-kadang kalau kata zaman dulu ni tunggu musim baru ada, tapi lah di luar musim pun ada. Riyad darah ni cuma tak banyak, ada pun mahal. Ada macam-macam lah. Yang baru ni minggu lepas PP kantin sekolah, saya kena pergi sekolah ambil 2-3 hari kan. PP tengok kopi durian Musang King. Tu dia kata. Suruh mereka buat kantin, buat kopi bau durian semua. Kopi pun bau durian dah. Hebat betul lah. Apa saja yang nak semua dah. Tambah-tambah kalau negara jiran kita hebat dengan teknologi, siap kan? Pokok kurma hak yang tinggi kena panjat tu pun duduk bawah dah, petik ke bawah dah. Macam-macam hebat apa ni. Tanam padi pun atas sungai, atas air. Tanam padi atas air. Kita pun dalam air kan, dalam air tak, ada atas sungai kan. Dia buat bekas mereka tu kan. Tu dia hebat. Thailand ni teknologi mereka tu hebat. Dan pelbagai lagi lah. Kalau belum Thailand tu berkembang sungguh dia punya pertanian, teknologi dalam pertanian. Maka oleh kerana itu ramai orang berlomba-lomba meraih keuntungan dalam memproduksi dan memperdagangkan alat-alat tersebut. Jadi teknologi bertambah maju,
ramailah yang duk cerita pasal ni, jual sana sini. Kalau dalam TV tu apa, Wow Shop, apa CJ Shop, apa benda apa tak tahu, shop lah kata tutup. TV3 pun ada, TV9 pun ada, Astro pun ada. Jual benda-benda lagu tu lah. Abang kata murah-murah ni, kami buat promosi ni. 50%, 60%, ada apa nama free gift lagi. Sampai beli benda ni kami bagi lagi benda-benda yang apa nama percuma. Pakat telefon lah, dalam masa tak sampai berapa minit, berapa dah ramai orang nak beli. Dia pakat-pakat semua kaya apa tu. Dan oleh kerana masing-masing tamak dan rakus, maka terjadilah rebutan pasaran yang mengakibatkan berlakunya peperangan demi peperangan. Kadang peperangan ni disebabkan apa? Disebabkan monopoli, disebabkan ekonomi. Di mana negara yang kuat ekonominya, maka di sanalah dia akan kuat. Tidak, macam kita pun sama lah. Kalau kita tak bulut daripada sudut ekonomi umat Islam di negara kita ni, kita habis jauh ketinggalan. Jadi ini lepas duk menyembang dengan apa nama anak Korea lah kan. Kawan buat laksa. Susah lah ni ustaz, kita nak buat laksa. Kita tak boleh teknologi macam orang bukan Islam. Dan lah ni duk tengah R&D, tengah duk buat ujian. Macam mana nak hasilkan laksa kering lah, laksa kering. Laksa kering ni yang dia tahan setahun dan juga elok kalau kata rebus tak patah dan sebagainya. Dia tengah buat lagi, tak berjaya lagi ni. Tu bukan ramai orang buat tu. Bukan ramai orang buat, susah. Yang ada pun tu dia kadang-kadang tak cukup pasaran, permintaan melebihi penawaran. Kadang-kadang kalau ada pun orang marketing pula tak berapa nak cukup. Marketing ni maksudnya hak yang duk memasarkan apa nama barangan apa nama produk Islam ni. Jadi perkara-perkara yang macam ni kita kalah. Bila kita kalah dari sudut ekonomi, maknanya kita dah kalah, boleh kata habis bakar. Baik, dari hari ke hari peperangan berkobar dengan tidak henti-hentinya. Padam di suatu tempat, menyala pula di tempat yang lain. Hitang ni dah senyap, tang pula timbul. Satu sama lain saling cakar mencakar. Semakin maju teknologi, semakin tersiksa manusia kerananya. Padahal teknologi dan kemajuan tidaklah bertentangan dengan Islam. Adakah puak yang tak mau kepada kemajuan teknologi ni? Ada juga. Yang duduk di gua-gua adakah? Tak ada ni lah. Asalkan teknologi dan kemajuan itu patuh kepada etika kemanusiaan yang didukung oleh Islam itu sendiri. Tetapi sangat disayangkan teknologi dan kemajuan yang dikemukakan oleh dunia barat pada hari ini adalah berdasarkan kepada kebendaan dan berlandaskan kepada kepentingan peribadi dan mengikuti hawa nafsu yang rakus, sehingga teknologi dan kemajuan itu digunakan untuk menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Apalah hang ni tak maju, ikut buat macam ni lagi. Padahal yang dikatakan maju itu menyebabkan dia jauh kepada agama dia. Saya 2-3 hari ni saya duk fikir orang duk main game. Game hak duk tembak-tembak. Game hak duk tembak-tembak. Hari tu ni berlaku di mana? New Zealand kah? New Zealand. Mula game tembak-tembak, akhirnya dia dah tembak orang sungguh. Dan tembak orang tu dia tak rasa apa-apa. Kok dia rasa macam duk tembak dalam game lagi kot perasaan. Bahaya kalau macam tu. Duk biasa bunuh orang tu. Kalau jenis tembak ke, jenis guna kapak ke, jenis guna apa-apa kan. Hak dia duk main game, dia terlalu obses dengan game yang dia main tu. Dia rasa duk bunuh orang banyak dalam game, walaupun main game, dia boleh keluar imajinasi dalam tu, dia keluar sampai ke dalam alam nyata. Dia boleh buat sesuatu yang betul dan dia rasa tak salah buat benda tu. Duk fikir 2-3 hari ni, betul ke jadi macam tu? Tang buang masa satu hal,
kan? Tang dia membentuk pemikiran ataupun dia macam pasakkan sesuatu dalam kita punya minda, yang tu lagi jenuh. Tu tak masuk lagi benda-benda yang kadang-kadang dalam game itu ada simbol agama lain, salib contohnya dan sebagainya. Duk tengok, jadi dia terbiasa. Bila nanti orang main cerita benda ni, dia jadi macam tak ada apa-apa, tak sensitif kepada agama. Jadi benda-benda yang macam tu bukan boleh dibuat mainan sebenarnya. Kita pun duk risau juga. Kita pun ada anak kan. Kalau game biasa-biasa, permainan macam biasa, tak apa. Pasal game jenis-jenis tu, yang tu bom sini, bom sana, senapang hak pergi senapang ni, hak pergi pistol, hak pergi macam-macam yang kita tengok tu, dia dahsyat ni depan. Dia main kan, main tu sampai tak ingat dunia. Ada orang mati pasal main game lah. Main game punya pasal ligan nak menang, akhirnya lupa makan dan minum, mati macam tu lah. Ada dahsyat tu. Sungguh ada. Dulu kami di Mesir dulu, waktu chatting, ada dulu Yahoo Messenger lah apa semua. Ada kawan tu dia gila dengan internet. Waktu tu taklah kita macam zaman hari ni, tapi penuh di internet cafe. Ni tak ada lah internet cafe kan. Dari handset kita semua ada sendiri lah. Dulu ni cerita dia, internet cafe tu masuk, kalau tengok tu dia penuh lah. Duk chatting dengan kawan, sembang kawan ni. Tak apalah, kadang duduk berhari-hari dalam tu. Ada. Dahsyat. Yang kita tak boleh bayangkan. Aduh. Baik. Maksud ni. Tetapi kita tidak faham apa yang sedang disibukkan. Kita seakan-akan sibuk. Masa akan terlalu cepat sekali berlalu. Mana dia, masa terlalu pendek tu. Semakin maju teknologi, semakin terseksa manusia kerananya. Padahal sebenarnya teknologi yang ada ni sepatutnya lebih memudahkan kita, menjadikan kita selesa. Tapi teknologi yang ada pada hari ini menyebabkan kita lagi masalah, main macam-macam. Padahal teknologi dan kemajuan tidaklah bertentangan dengan Islam, asalkan teknologi dan kemajuan itu patuh kepada etika kemanusiaan yang didukung oleh Islam itu sendiri. Tetapi sangat disayangkan, teknologi dan kemajuan yang dikemukakan oleh dunia barat pada hari ini berdasarkan kepada kebendaan dan berlandaskan kepentingan peribadi dan hawa nafsu yang rakus, sehingga teknologi dan kemajuan itu telah digunakan untuk menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Kelihatannya begitulah keadaan yang berlaku dari umur dunia ini sehingga sampai ke titik akhir, iaitu kiamat. Jadi macam itulah yang akan berlaku, yang Nabi dah bagi kepada kita isyarat bagaimana keadaan di waktu akhir zaman. Dan kita yang berada waktu ataupun di akhir zaman, maka kita berwaspada bila kita mendengar kata-kata nasihat, panduan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cerita masalah ni, benda-benda ilmu yang macam ilmu pasal akhir zaman ni, manalah orang yang nak ikut sangat, manalah orang nak dengar sangat. Jadi macam mana pun kita berusaha sebaik yang mungkin, yang boleh, supaya kita tak terjebak dalam mereka yang akan diminasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kehancuran, kerosakan yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan termasuk dalam golongan yang sentiasa berada dalam kebaikan dan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wallahu a'lam. Dekat itulah kita pada malam ini. Kita pun tak boleh nak panjang sangat. Sekian dulu, insya-Allah minggu depan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين.